Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Diploma Kursus Kejuruteraan Awam UTHM, Universiti Tun Hussein Orang Malaysia akan membentangkan final year projek kami yang bertajuk Pemantauan Kemajuan di Tapak Pembinaan menggunakan teknologi UAV. Kami daripada kumpulan KA36 yang diselia oleh Prof. Madya TS Masiri bin Kaamin. Seterusnya saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami. Yang pertama adalah Ahmad Syazwan bin Jeffrey dengan nombor matriks AA200686, dan yang kedua adalah Muhammad Hafiz bin Sharom dengan nombor matriks AA200086, dan yang terakhir adalah saya, Muhammad Afiq Fawaz bin Famizam dengan nombor matriks AA201107. Melalui kajian ini, kami memilih lokasi kajian kami bertempat di Taman Impiana Jalan Sedenak, Kulai, Johor. Untuk objektif kajian, yang pertama adalah mengenal pasti kaedah pemantauan dalam fasa-fasa pembinaan bangunan di kawasan tapak pembinaan. Yang kedua adalah menghasilkan image orthomozaik kawasan kajian menggunakan teknik UAV photogrammetry. Yang ketiga adalah untuk menganalisis secara visual pemantauan dan kemajuan kerja di kawasan projek pembinaan. Pengenalan. Salah satu kerja pemantauan dalam projek pembinaan ialah menjalankan tinjauan bulanan bagi memantau kemajuan yang dilakukan di tapak kerja. Walau bagaimanapun, pemantauan kemajuan biasa iaitu secara manual untuk tapak pembinaan berskala besar adalah sangat sukar dan memakan masa yang panjang. Kaedah manual bagi memantau projek ialah mengambil gambar di tapak pembinaan dengan menggunakan kamera digital biasa, yang mana kurang keupayaannya untuk melihat tapak pembinaan, terutamanya pada struktur tapak yang sangat besar ataupun struktur bangunan yang terlalu tinggi. Kajian ini menggunakan teknologi UAV untuk membantu mengawal dan memantau kemajuan kerja pembinaan secara bulanan di tapak pembinaan melalui rakaman image visual keseluruhan tapak pembinaan. Kajian ini juga dijalankan dengan merakam image untuk menghasilkan image orthofoto secara berskala selama 3 bulan yang diproses melalui perisian Pix4D Mapper. Usaha ini menggunakan teknik UAV photogrammetry sebagai tujuan utama. Kawasan kajian juga dipantau untuk membezakan kawasan aktif, kawasan tidak aktif dari bulan pertama penerbangan UAV sehingga bulan ketiga penerbangan UAV, di mana image orthofoto diambil untuk dianalisis melalui perisian global map. Okey, saya akan menerangkan tentang metodologi. Untuk metodologi pertama adalah perancangan penerbangan, yang mana penyelidikan ini dijalankan di Taman Impiana, Jalan Sedenak, Kulai Batu 26. UAV yang diterbangkan untuk penyelidikan ini adalah Phantom 4 Pro. Bagi pemilihan masa untuk penerbangan juga dilihat untuk mengelakkan berlakunya sebarang ralat untuk imej yang diproses. Bagi metodologi yang kedua adalah rakaman imej, di mana rakaman imej adalah fasa yang penting bagi penyelidikan ini. Hal ini demikian kerana imej yang diperoleh merupakan data yang amat diperlukan sebelum diproses kepada orthofoto. Fasa ini menggunakan perisian Pix4D capture yang fungsinya adalah menjana point clouds, model permukaan, rupa bumi digital, model berstruktur, orthofoto dan banyak lagi. Perisian Pix4D capture ini menjana laluan penerbangan bagi UAV. Penerbangan tapak kajian ini menggunakan 80% frontal overlap dan 70% side overlap, yang mana sesuai dengan ketinggian UAV dari aras tanah dengan tapak kajian. Bagi jumlah masa untuk selesai merakam imej kira-kira 10 minit hingga ke 18 minit, dan ketinggian penerbangan yang ditetapkan 80 ke 90 meter dari aras tanah. Bagi metodologi yang ketiga iaitu pemprosesan imej, Pix4D Mapper adalah perisian yang akan digunakan dalam usaha menghasilkan imej orthofoto dan digital model permukaan iaitu DSM. Ia juga merupakan sebuah perisian photogrammetry yang dapat mengubah imej yang diperoleh daripada UAV kepada peta 2D atau 3D secara automatik dengan tepat. Antara output pemprosesan data UAV yang menggunakan Pix4D Mapper adalah seperti berikut, iaitu point cloud. Point cloud ialah pembinaan semula imej secara digital dan lokasi yang tepat bagi setiap titik. Ia juga memaparkan data dalam warna RGB atau class color. Bagi metodologi yang terakhir iaitu analisis data, data-data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan perisian Global Mapper berdasarkan imej orthofoto yang telah diproses. Antara output data yang telah dianalisis adalah seperti
Digital Service Model iaitu DSM yang menghasilkan nilai ketinggian setiap cebisan maklumat yang paling kecil dalam suatu imej iaitu piksel dengan adanya objek atas tanah atau tanpa sebarang objek atas tanah. Kedua, Global Mapper menghasilkan Automosite. Setiap peta yang berresolusi tinggi yang diletakkan geolokasi pada setiap imej asal akan ditayangkan pada permukaan digital. Ini merupakan Automosite yang kami peroleh di mana Active Area mempunyai dua bahagian iaitu bahagian pertama dan bahagian kedua, dan mempunyai Non-Active Area dan juga mempunyai Active Area of Earthworks iaitu kawasan aktif dengan kerja tanah. Jual dan dikenal pasti kawasan yang mempunyai peratusan kemajuan yang sangat tinggi dalam tempoh 3 bulan penerbangan UAV kami. Untuk hasil dan perbincangan, kami menganalisis kemajuan kerja dari bulan pertama penerbangan hingga bulan kedua penerbangan, yang mana bulan pertama adalah terletak pada 8 April 2022, bulan kedua adalah 14 Mei 2022 dan bulan ketiga adalah 6 Jun 2022. Terdapat dua kawasan aktif yang ditemui di kawasan kajian kami. Yang pertama dilabel sebagai kawasan pertama, terbagi kepada beberapa blok iaitu blok A1, B1, C1 dan kawasan D1. Untuk kawasan yang kedua pula, ia juga terbagi kepada beberapa buah bahagian. Yang pertama adalah kawasan A2, kawasan B2, kawasan C2, kawasan D2, kawasan E2, kawasan F2 dan yang terakhir adalah kawasan G2. Untuk kawasan kedua juga, ia diambil dalam tempoh 3 bulan iaitu bulan April, bulan Mei dan bulan Jun, sama seperti kawasan pertama. Berdasarkan imej keseluruhan dari bulan April hingga bulan Jun, kerja kemajuan projek meningkat dan berterusan dari bulan 1 hingga bulan ketiga penerbangan UAV. Untuk keseluruhan projek, kami mendapati bahawa kawasan yang paling aktif untuk kawasan yang pertama adalah kawasan yang dilabel D1. Kawasan tersebut pada bulan April menjalankan kerja pemasangan tiang rasuk. Seterusnya pada bulan yang kedua iaitu bulan Mei menjalankan aktiviti pemasangan acuan lantai untuk tingkat yang kedua, dan seterusnya pada bulan yang terakhir menjalankan aktiviti penyiapan proses penyeminan lantai pada tingkat yang kedua. Bagi kawasan yang paling aktif untuk kawasan 2, kami mendapati bahawa kawasan yang berlabel G2 merupakan kawasan yang paling banyak peningkatan kemajuan projeknya, iaitu pada bulan April iaitu bulan pertama, kerja yang dijalankan adalah kerja mendirikan tiang rasuk, dan pada bulan yang kedua, bulan Mei, kerja yang dilakukan adalah pemasangan acuan lantai untuk tingkat yang kedua. Seterusnya pada bulan yang terakhir iaitu bulan Jun, kerja yang dilakukan adalah pemasangan jeriji besi untuk tingkat 2 dalam proses membuat lantai tingkat 2. Okey, bagi kawasan 1, pada bulan April kita boleh nampak masih tiada lagi kerja-kerja pengorikan tanah dilakukan pada tempat yang ditanda. Dan pada bulan Mei, kerja pengorikan tanah sudah dimulakan. Dan pada bulan Jun kita boleh mendapati kerja acuan iaitu formwork untuk proses membuat lantai telah dipasang pada kawasan tersebut. Okey, bagi B1, kita boleh nampak kerja acuan formwork telah dipasang untuk pemindaan lantai, tapi kerja acuan formwork tersebut belum disimen. Pada bulan Mei, ia telah selesai disimen sepenuhnya. Dan pada bulan Jun, kita boleh lihat kawasan kerja acuan masih belum dalam proses menambak tanah dan kerja acuan telah disimen. Jadi pada kawasan 1C1, formwork telah disimen dan sebahagian kawasan lantai telah siap proses menyimen. Pada bulan Mei, kita boleh lihat kawasan lantai telah siap sepenuhnya disimen. Dan pada bulan Jun, kita boleh lihat sebahagian kawasan telah didirikan tiang beam yang telah sempurna proses menyimen, namun masih belum dipasang tiang untuk pembinaan aras kedua. Dan pada kawasan 1D1, kita boleh lihat proses membuat lantai tingkat 2 telah selesai sebenarnya. Dan pada bulan Mei, kita boleh lihat proses membuat lantai tingkat 2 telah dijalankan. Dan pada bulan Jun, proses membuat lantai tingkat 2 telah selesai sepenuhnya. Bagi kawasan 2A2 pada bulan April, kerja pengorekan pada kawasan tersebut telah selesai untuk proses memasukkan pad footing. Pada bulan Mei pula, hampir keseluruhan kawasan telah selesai dan kerja tanah dalam proses pemasangan pad footing. Dan pada bulan Jun, kerja pemasangan pad footing hampir selesai. Kita boleh lihat pada kawasan 2B2 dari kerja yang dijalankan, hanya kawasan tanah yang telah dibahagi kawasannya. Pada bulan Mei, kerja acuan iaitu formwork telah dipasang pada kawasan tersebut tapi belum disimen. Pada kawasan C2, pada bulan April kita boleh lihat tiada kerja yang dilakukan di kawasan ini. Pada bulan Mei pula, kerja pengorekan tanah sedang dijalankan dan kawasan tanah dikorek berdasarkan bentuk acuan formwork, dan kerja acuan formwork
yang berada bersebelahan kawasan kerja tanah dilakukan telah disimen. Pada bulan Jun pula, kerja tanah telah selesai dan diteruskan dengan pemasangan kerja formwork di kawasan itu dan kerja formwork kawasan bersebelahnya telah siap disimen. Pada kawasan 2 D2, kerja acuan formwork di kawasan tersebut telah disimen tetapi beberapa kawasan lantai belum disimen. Dan pada bulan Mei, kawasan lantai telah sempurna disimen. Pada bulan Jun pula, kawasan sedang dalam proses mendirikan tiang PIM untuk pembinaan tingkat yang kedua. Pada kawasan 2E2, pada bulan April, kawasan kerja formwork telah siap ditambak dengan tanah namun belum selesai proses tersebut. Dan pada bulan Mei, proses memasang tiang PIM telah dilakukan. Pada bulan Jun pula, kerja acuan iaitu formwork lantai bertingkat 2 sedang dilaksanakan. Pada kawasan G2, kawasan 2, proses membuat lantai pada bulan April telah selesai dilakukan di kawasan tersebut. Alatan untuk memasang acuan tiang BIM telah diletakkan bersebelahan kawasan tersebut. Pada bulan Mei, tingkap 2 perumahan telah didirikan dan sedang dalam proses pembinaan lantai tingkat yang kedua. Dan pada bulan Jun pula, kerja memasang besi bagi lantai slab telah siap dipasang tetapi belum disimen. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai pengiraan data isi padu menggunakan Global Mapper. Gambar yang terdapat pada pemandangan saya di depan ini ialah ia menunjukkan kawasan yang ditanda merupakan kawasan untuk mengambil data isi padu. Seperti yang kita boleh lihat pada rajah tersebut adalah kawasan petak berwarna merah itu ditanda merupakan kawasan kerja tanah yang sedang dijalankan. Gambar di bersebelahannya juga adalah gambaran kawasan kerja tanah dari jarak dekat. Seterusnya adalah kawasan kajian dalam 3D. Berikut menunjukkan perbezaan kawasan penggalian dalam peta 3D DSM format untuk bulan April, Mei dan Jun. Kawasan yang dipantau ialah seluas 321 x 750 meter. Kawasan yang dipantau ialah seluas 321 x 750 meter, manakala jumlah panjang atau perimeter ialah 482.77 meter. Luas kawasan dan jumlah panjang atau perimeter sangat penting untuk kekal sama supaya ketepatan kawasan kajian tidak berubah untuk menentukan jumlah data isi padu. Berikut ialah data yang diperoleh untuk bulan April, Mei dan Jun. Pada bulan April, jumlah isi padu ialah 30,754.75 meter cube dan pada bulan Mei 29,504.697 meter cube dan pada bulan Jun jumlah isi padu adalah 29,381.762 meter cube. Perbezaan isi padu daripada bulan April ke bulan Mei berkurang sebanyak 1,250.053 meter cube dan perbezaan isi padu bulan Mei berbanding bulan Jun dan perbezaan isi padu bulan Mei dan bulan Jun adalah sebanyak 122.935 meter cube. Daripada data yang diperoleh dalam jadual di atas, kita boleh lihat kerja tanah sedang giat dijalankan untuk 3 bulan tersebut kerana ia berkurang bulan ke bulan. Ini menunjukkan kawasan kerja tanah tersebut sedang aktif dijalankan. Bagi kesimpulan kajian ini, keseluruhan kemajuan tapak pembinaan dapat dilihat secara terperinci secara berkala selama 3 bulan. Seterusnya, bantuan UAV dapat meneliti kawasan-kawasan yang aktif serta pemetaan 3D dapat dihasilkan. Ia juga membuktikan bahawa penggunaan UAV sebagai satu alternatif perdana dalam pemantauan secara visual yang lebih mudah dan cepat. Thank you.